أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Kita dapat bersama pada pagi ini, pagi yang ke-21 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, dan di 10 akhir Ramadan kita diminta supaya kita meningkatkan kesungguhan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita perbanyakkan beribadah kepada Allah, beristighfar, kita bangun malam, kita baca Al-Quran, dan kita bangun malam kita pastikan kita salat tahajud dan kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bangun malam, kita bacalah zikir-zikir yang biasa kita baca. Kita mulakan dengan membaca seperti Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, Astaghfirullah 10 kali, selawat kepada Nabi SAW sebanyak 10 kali, dan kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min dhiqil maqam min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah sebanyak 10 kali seperti diajar oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. InsyaAllah kita baca doa ni 10 kali, kemudian Nabi kita memulakan salat tahajud baginda. Dalam salat tahajud baginda Rasulullah SAW ada membaca doa berkenaan dengan salat tahajud. Saya kumpulkan beberapa doa salat tahajud yang Nabi kita baca sebagai pedoman kepada kita semua dalam risalah kecil yang saya telah kumpulkan dengan namanya sebagai panduan bacaan, wirid, zikir dan doa. Dan tuan-tuan boleh dapatkan secara PDF dalam kalau tuan-tuan WhatsApp kepada saya ya. Tuan-tuan boleh WhatsApp kepada saya akan balas WhatsApp tuan-tuan. Tulis buku panduan, WhatsApp kepada nombor saya. Nombor telefon saya tertera pada page saya insya-Allah yang biasa pun ada. Nanti lepas ni saya akan masukkan di situ, tuan-tuan WhatsApp Ustaz, buku panduan, saya akan balas pada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca dalam telefon dan boleh print. Itu sedekah saya sempena dengan 10 akhir Ramadan. Ya, dalam buku kecil ini ada beberapa doa yang amat baik untuk tuan-tuan sekalian baca ya dan amalkan biiznillah tabaraka wa taala. Dalam buku ini saya sediakan pedoman wirid selepas solat fardu. Kemudian kumpulan-kumpulan doa lepas solat pendek-pendek saja untuk pedoman pada anak-anak kita. Kemudian doa mewajibkan keampunan. Kalau kita baca doa ni, insya-Allah doa kita diampunkan dosa oleh Allah. Kemudian panduan salat malam, qiyamul lail dengan doa salat tahajud, doa salat witir. Kemudian saya tulis juga beberapa selawat kepada Nabi SAW yang warid. Kemudian saya tulis juga zikir pagi, zikir petang yang kita baca. Kemudian bacaan sekitar waktu subuh. Di antara azan dan iqamat subuh, apa yang patut kita baca. Kemudian juga ada sedikit doa berbuka puasa.
kemudian doa untuk anak-anak kita dan doa untuk orang-orang tua kita yang sudah pergi meninggalkan kita semua balik kampung asal. Jadi dalam risalah kecil saya tu setebal 70 muka surat, ada doa sekali dengan terjemahan. Doa sekali dengan terjemahan. Kalau tuan-tuan nak, bolehlah tuan-tuan WhatsApp kepada saya nanti, insya-Allah. Nombor telefon saya akan tulis di page saya selepas saya kuliah nanti, insya-Allah. Saya buat begini sebab saya tengok ramai orang kita bangun ibadat di waktu malam, tapi mereka, banyak di kalangan mereka tidak tahu bagaimana untuk mereka berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh buka page saya selepas daripada kuliah nanti. Saya akan letakkan, mudah-mudahan ianya menjadi jariah, dan tuan-tuan juga doakanlah dalam doa tuan-tuan untuk saya supaya sihat walafiat, kuat bersemangat untuk terus berkhidmat pada agama Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian. Dalam kuliah kita pada hari kemarin kita telah baca jalan-jalan menuju ke syurga. Kemarin jalan kita bacanya ialah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tersambung lagi hari ini, di antara jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala ialah kita bersabar di atas segala musibah yang menimpa kita. Dan kita kena redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apabila dia menjadikan kita, Allah Subhanahu wa taala nak angkatkan darjat kita, maka Allah Subhanahu wa taala kenakan pada kita ini sedikit ujian. Qauluhu ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah Subhanahu wa taala kata, apakah kamu hitung kamu akan masuk syurga? Dah. Allah Subhanahu wa taala tanya kita, royak pada kita semua, mengingat mudah kamu nak masuk syurga ni? Dan Allah Subhanahu wa taala uji kamu. Orang yang berjihad di kalangan kamu, orang yang sabar di kalangan kamu, wa ya'lamas sabirin. Allah Taala tahu orang yang sabar di kalangan kamu, Allah Taala akan bagi syurga. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini fi jasadihi wa malihi hatta yalqa Allah Ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak. Nabi kita sebut, Nabi kata, sentiasalah bala ujian itu menimpa orang-orang yang beriman pada Allah, fi jasadihi wa mali, pada tubuh badannya dan pada hartanya. Hatta yalqa Allah, sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi min khati'ah, yang dia ni pada di masa dia berjumpa dengan Allah, dia sudah tidak ada dosa lagi. Sebab apa kawan-kawan tak dosa lagi? Kerana dia banyak menerima ujian daripada Allah di alam dunia. Bila kita terima ujian daripada Allah, kita sabar di atas musibah sakit, kita sabar di atas musibah fakir, kita sabar di atas kematian anak, kita sabar kita ditahan, dikurung dan sebagainya musibah-musibah dunia ini, di mana musibah-musibah dunia ini adalah menjadi penghapus, pengampun dosa kepada kita semua dan diangkat akan darjat kita pada hari akhirat kelak. Jadi kena ingat bahawa sakit yang menimpa kita ini adalah satu kafarah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kemudian amalan yang ketiga jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala ialah kita suruh orang buat barang baik, kita larang daripada, kita buat orang buat barang mungkar. Suruh yang baik, larang yang mungkar, maka ini adalah di antara jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Allah Subhanahu wa taala sebut ada kita semua, ya, antara ibadah yang rumit kepada jiwa kita,
ialah seperti mana Luqmanul Hakim berpesan pada anak dia, wahai anakku, dia kata, dirikan sembahyang, suruhlah orang buat benda baik, larailah orang buat benda mungkar, dan sabarlah di atas segala bala bencana yang menimpa kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni sabar, akhirnya kita boleh syurga. Di antara amalan lain yang menjadi laluan kita ke syurga Allah ialah seperti sembahyang, zakat, berpuasa, berhaji dan sebagainya. Walaupun kita rasa susah, tapi semuanya ma'jurun alaih, ianya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyanglah perkara yang paling berat sekali untuk dibuat oleh jiwa manusia. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Subhanahu Wa Taala kata, minta tolonglah kamu dengan sembahyang dan juga dengan sabar. Kerana kedua-duanya, sabar dan juga semaya ni amat berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan menuju syurga juga ialah az-zakah. Zakat ini amat berat kepada orang-orang yang bukhala, orang-orang yang bakhil. Haji amat berat kepada orang yang malas. Demikianlah segala ujian, segala tanggungjawab syariah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita ini, Allah Taala jadikan ia laluan untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Taala fi surati Taubah, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, Allah janjikan pada mereka itu syurga yang mengalir di bawah syurga ini sungai-sungai. Kekallah mereka dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala buat selama-lamanya, dan tempat tinggal mereka adalah baik dalam syurga Adnin. Mereka mendapat keredaan daripada Allah, Allah redha kepada mereka. Zalika huwal fawzul azim, inna satu kejayaan yang besar. Jadi banyaknya amalan-amalan yang kita buat boleh membawa kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu amalan yang kita anggap remeh, tapi ianya menjadi Nabi sebut dalam hadisnya menjadi satu laluan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ra'aitu rajulan yataqallabu fi dhilli syajaratin qata'aha. Nabi kita bersabda, Nabi kata, ra'aitu rajulan, aku tengok ada seorang laki-laki yataqallabu fi dhilli syajaratin, sedang beristirahat, duduk istirahat guling-golek di bawah syurga Allah Subhanahu, di bawah pohon kayu di syurga Allah Taala. Ditanya apa sebabnya dia istirahat molek dalam syurga Tuhan ni, tuan-tuan? Dia kata hanya kerana satu je benda dia buat. Apa benda dia buat, tuan-tuan? Dia potong segala duri yang menghalau orang lalu lintas tengah jalan. Contohlah, ini pokok ya, ini pokok. Jadi dah pokok ni, tuan-tuan, dah pokok ni dia duduk juta tengah jalan. Kemudian dia ada duri sikit pokok ni, maka dia pun keraklah pokok ni. Dah pokok ni dia kerak, membolehkan orang ni lalu lalai dengan baik, dengan sempurna. Kita buat segala rintangan daripada jalan di jalan raya, lalu orang untuk orang lalu dengan mudah. Allah Ta'ala wi kepada kita ni nikmat syurga pada hari akhirat kelak. Jadi benda kecil boleh syurga. Jagalah kebersihan itu dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala wi kepada kita nikmat syurga, insya-Allah. Jadikanlah negeri kita Kelantan Darun Naim ini negeri yang bersih, negeri yang kita pakat jaga keharmoniannya dan sebagainya ya. Slogan kerajaan, jumpa siapa kutip, kita amalkan. Kalau kita malah kutip siapa yang ada tu, tuan-tuan, jangan kita buat siapa. Yakni kita ni jangan kita buat siapa. Lagu mana? Kita bakal nak makan kuih dalam kereta, kita beli barang gapo, pastikan siapa kita ni kita tahu di tempat ditentukan oleh kerajaan. Bakul siapa dan sebagainya. Jangan sekali-kali kita buat siapa. Kerana ada orang ni masuk syurganya hanya kerana dia ni kutip siapa. Ada satu tempat saya pergi, sebuah Petronas.
Petronas saya boleh sebut Petronas di Kota Baru ni tuan-tuan. Hang pergi sekali berhenti bom minyak situ. Hang tengok ada orang duduk nyapu. Ada orang duduk nyapu. Dia nyapu di kawasan pam Petronas tu, kotak rokok pun ada, kulit pisang pun ada, putih rokok pun ada, sapuh coklat pun ada. Jadi hang tanya lah dia. Kata ada dia orang tahu benda lagu ni di kawasan pam minyak demo ni, di kawasan luar pam minyak atas mi tu. Dia kata kawan kerja sini 20 tahun dah. Kalau dia nak tengok orang ni cerdik ke bodoh, dia mau duduk di pam minyak lebih kurang sejam dua, dia mau jumpa lah perangai orang. Hak tahu siapa di kadang-kadang bukannya kereta kecil, kereta besar. Ada satu orang dia kata dia bawa sapuh tu belai-belai dia nak sapuh dapur, perut ikan, perut ayam ni nak pergi mari buh minyak, belai-belai buh minyak, dia buka baku sapuh di pam Petronas tu. Dia pun letak baku perut ikan dalam baku sapuh hak kecil tu lah, hak nutup besi tu. Hak tekan tegak boleh buh sapuh. Dia bubuh situ perut ikan. Dia kata kereta besar nampak tuan cerdik. Ni semua tindakan orang tak cerdik belaka. Jangan ni kita kena nurung orang ni ada boleh masuk syurga, dianya menjaga kebersihan dan dia ni memudahkan orang untuk lalu lalang. Ni kita letak di tempat orang berhenti buruh minyak jadi bosok kita. Jangan lagu tu sahabat-sahabat semua ya. Kita jaga negeri kita ini dengan baik insya-Allah. Baik. Siapakah orang yang pertama masuk syurga? Nah, itu di antara laluan. Kita masuk pula bab berikutnya. Siapakah dia orang yang pertama masuk syurga? Ahli syurga ni tuan-tuan tahulah, ahli syurga ni ahli kemuliaan. Siapa dia masuk syurga, sudah pasti dia mendapat keredaan daripada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ni orang yang berjaya. Orang yang berjaya. Jadi berlumba-lumba untuk menuju ke syurga ni adalah jalan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak berlumba-lumba nak pergi ke syurga tuan-tuan semua, apa kita mengajar? Tak boleh kau mengajar adik kakak ni, kena baca kitab, kena telaah kitab, tak tahu sub kata dalam bahasa Arab, kena cari dan sebagainya. Kena buat ibadat lagi, bangun malam, kena belajar. Semua ni tuan-tuan sebab apa kita buat? Kita nak kita nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita mengejar impian kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dunia ni gitu ya tuan-tuan. Makan boleh, minum boleh dan sebagainya. Alhamdulillah, hak kita nak Tuhan bagi belaka, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari jalan menuju ke syurga Allah taala. Jalan syurga ni banyak, banyak. Ada orang membantu orang miskin. Tengok Ustaz Abid Liu, hafizahullah, mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur dia. Dia jajak rumah orang miskin, dia jumpa orang miskin. Nampak susah, dia sewa rumah untuk orang miskin. Satu usaha yang baik yang dibuat oleh adik kita Ustaz Abid Liu. Saya tengok kagum dia. Dia keluarkan duit poket dia sendiri untuk dia bantu orang. Ni tuan-tuan semua jalan ke syurga belakang ni tuan-tuan semua dah. Tengok jaga baik-baik. Tepi rumah tuan-tuan, kalau ada orang miskin, itulah orang hak Tuhan atak untuk menguji harta tuan-tuan. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, bila dia tengok orang miskin mari di rumah dia, apa dia kata? Ja'ani man yahmilu zadi ilal akhirati biduni ujratin. Telah mari orang kepada aku ni, orang nak bawa pahala aku menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala biduni ujratin, yang tidak payah nambah gapo, tak payah bayar upah, bayar tambah, bawa pergi ke syurga Tuhan pahala aku. Bila si miskin mari jumpa kita, pas kita cuba kita cakna orang miskin di kapur kita dak. Terbaru orang miskin di Pasir Mah, mari kita jumpa orang miskin di Pakosai Pasir Putih. Duduk dalam rumah kayu supaya dengan gua ayat 45 ni beranak. Allah tabaraka wa taala a'lam. Kita kena pakak-pakak jagalah tuan-tuan semuanya. Ini jalan menuju ke syurga Tuhan. Jadi mencari syurga ini satu kemuliaan daripada Allah taala kepada kita. Dan seawal-awal makhluk akan masuk syurga ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana kemuliaan Nabi. Walaupun Nabi duduk di dunia ni, ramai orang kafir pandai hina ke dia, wak kenak ke dia, lawan perjuangan dia, bercerit siapa nak kena bunuh kat orang. Tapi pergi di hari akhirat jumpa dengan Allah. Orang yang pertama tu hari syurga ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana kemuliaannya. Sebelum Nabi Muhammad pergi, pintu syurga tidak akan
dibuka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, ana aktsarul anbiya'i tab'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah Nabi yang paling ramai pengikut pada hari kiamat. Seramai-ramai Nabi yang ada atas muka bumi ni, yang paling ramai sekali pengikutnya ialah aku, kata Rasulullah. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah orang yang pertama sekali akan ketuk pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akulah orang yang pertama sekali akan ketuk pintu syurga Allah. Bila aku ketuk, yaqra'u ni qara'a, yaqra'u, dia ketuk begini, pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, orang yang pertama ketuk, orang yang pertama buka pintu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih jelas lagi pada hadis, ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku pergi ke pintu syurga pada hari kiamat, fa astaftihu. Aku minta Allah Taala buka ke pintu syurga. Minta dengan malaikat buka pintu syurga. Fa yaqulul khazinu. Maka berkatalah al khazin, yakni penjaga syurga, man anta, siapa kamu? Fa aqulu Muhammadun. Aku berkata, aku ni Muhammad. Fa yaqulu, kata malaikat, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Dengan mulah aku diperintahkan. Maknanya aku disuruh oleh Allah buka pintu syurga untukmu. Sebelum daripadamu mari wahai Muhammad, aku tidak akan buka kepada siapa-siapa pun, sebab Tuhan sudah perintah bahawa pintu syurga ni hendaklah dibuka pertama sekali kepada kamu. Jadi orang yang pertama sekali masuk syurga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ialah golongan manakah, umat Nabi manakah yang pertama akan masuk syurga. Dalam hadis yang sahih disebutkan, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita kata, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Nabi kata, kita semua ni, nahnu, kami semua ni, al-akhirunal awwalun. Kami semua ni orang-orang yang terakhir dan terawal. Maksudnya ialah terakhir zahirnya di atas muka bumi, terakhirnya umat diutus oleh Allah dari segi sejarahnya, tapi kita umat yang pertama yang terawal akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat kelak. Kan hebat umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan. Marinya akhir berbanding umat Nabi-Nabi lain, tapi di akhirat dia umat yang terawal. Ibarat ginilah tuan-tuan, kita pergi beratur di Jabat Puh ke di bank ke ni, kita mari lewat tapi boleh bayar bil awal sekali, boleh ambil duit awal sekali, tak payah beratur panjang. Itu hebatnya kita. Orang pun tengok Allah kita, siapa dia tu mari lambat masuk awal. Orang pun tengok, dia kata, oh Ustaz Saibung, oh mana ngajar orang sabar suruh beratur, tiba-tiba dia lakar orang. Begitulah kalau kita atas dunia tak. Sekali kita pergi ke sejabat tu, kita beratur lah. Ramai lah orang duk beraturnya. Hamba ni nombor berkali nombor 20. Nak pergi ke siapa giliran hamba. Gak tu orang tu di kaunter dia kenal hamba. Dia kenal hamba di kaunter, dia panggil. Dia tengok hamba, dia panggil. Hamba buat gitulah. Hamba tak sigi. Sebabnya bukan dia yang kenal hamba. Dia tu kenal hamba, orang lain duk beratur depan hamba tu kenal juga hamba. Takut orang kata, oh metaka dia orang kenal agak yang langgar lakar begitu mu ni. Dia suruh tak sedap berkali. Dia pergi ayaklah kepada ketua dia dalam jabat. Dia kata, ada Ustaz Saibun duduk beratur tak. Metak ketua dia tu ambil, kata, Ustaz mari buah-buah bilik hamba tu. Siapa-siapa giliran, dia kata, Ustaz masuklah. Nak cerita ni kan, kalau kita mari lambat, lepas tu kita ni pula awal boleh gembira kita. Sama juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya, akhirnya mereka zahir atas dunia, tapi awalnya mereka akan diberi peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, seperti mana hadis riwayat Imam Muslim. Di kalangan umat Nabi Muhammad ni pula, siapa dia orang pertama boleh syurga? Ni kecebak syurga saja ni 10 hari ni. Orang yang pertama boleh syurga di kalangan umat Nabi Muhammad ni ialah sahabat dia yang paling karib, yang paling mulia dengan dia. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu.
Kerana kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, kerana sifat kepimpinan Sayyidina Abu Bakar, kerana perjuangan Abu Bakar menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan dia dengan harta dia, dengan tubuh badan dia, kehidupan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sayang dia kepada Nabi, banyak sangat orang puji dia. Dan dialah sahabat yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenangkan jasa Abu Bakar yang besar ini. Maka Allah Subhanahu wa taala izinkan dia menjadi tetamu Allah yang pertama sekali masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, seperti mana hadis riwayat Abu Dawud rahimahullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu fa akhadha bi yadi fa arani babal jannah alladhi tadkhulu minhu ummati. فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. Kata Nabi SAW, Jibril mari pipi tangan aku. Ia tunjukkan kepada aku ini pintu syurga yang umatmu akan masuk melalui pintu ini, wahai Muhammad. Faqala Abu Bakrin, kata Sayyidina Abu Bakar, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sukanya hamba kalau hamba boleh pergi temui Rasulullah untuk melihat pintu syurga itu. Faqala Rasulullah, maka jawab Rasulullah, ketahuilah engkau wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu, awwalu man yadkhulul jannata min ummati, bahawa mu ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, mu adalah orang yang pertama akan masuk syurga di kalangan umatku. Ya Abu Bakrin, ya wahai Abu Bakar, maksudnya sahabat dia. Awwalu man yadkhulul jannata min ummati, mu ni orang yang pertama akan masuk syurga di kalangan umatku ni adalah mu wahai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini adalah orang perseorangan. Jadi kesimpulannya, orang yang pertama masuk syurga Rasulullah. Umat yang pertama masuk syurga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama masuk syurga di kalangan umat Nabi Muhammad ini ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kerana kemuliaan dia, kerana perjuangan dia dengan agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan nak masuk awal juga, tapi gapo sejarah kita? Korban harta tak belah mana, nak korban masa untuk agama tak belah mana, nak buat ibadat untuk diri kita pun tak melibatkan pitih, tak melibatkan gapo pun tak belah mana. Pan nak pergi awal guana ke syurga, dia mengharap belah ihsan sama-sama. Memang kita harap belah ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harap pun kita kena ada usaha, buatlah benda-benda yang boleh menarik belas ihsan itu. Tu di kalangan orang baik. Di kalangan kelompok-kelompok manusia ni pula, siapa dia orang paling pertama masuk syurga? Orang kita ke Malaysia ke, orang Jepun ke, orang Cina ke, orang hak tu ke, orang hak ni ke, orang mana hak boleh syurga mula-mula sekali ni? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, orang yang pertama sekali boleh syurga di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah umatnya ialah golongan hak paling afdal sekali, ialah golongan fuqaraul muhajirin, orang-orang yang berhijrah, orang-orang fakir miskin di kalangan sahabat-sahabat yang telah berhijrah, yang telah berhijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gini tuan-tuan, umat Nabi ni kan, perjuangan mereka, keadaan hidup mereka pada masa itu terlalu besar. Bezanya dengan kita. Lepas tu ada ayat Quran menyebut, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama pahala di kalangan kamu orang yang bersedekah, orang yang bekerja berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum pembukaan kota Mekah dan selepas pembukaan kota Mekah. Orang buat kerja agama sebelum kota Mekah dibuka 8 Ramadan tahun 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah.
Orang hidup dalam keadaan takut, lawan perang dengan puak-puak kafir. Orang hak tolong Islam tekah ni dia boleh pahala terlalu banyak. Orang hak tolong Islam selepas Islam mencapai kemenangan, selepas bukaan kota Mekah, perang tak ada, kerajaan sudah ada, tempat nyada apa kuat, gagah molek, kurang sikit pahala berbanding dengan orang yang sebelum daripada ni. Jadi kerana kehebatan mereka ni tuan-tuan semua membantu para sahabat radhiyallahu anhum, jasa mereka dengan Nabi ni tuan-tuan, kita tak nak lawan. Kita buat kerja agama ni tuan-tuan tak. Nak kerja agama puak kita, nak banding dengan puak muhajirin dulu, besar kukus bayar pun tak boleh. Tuan-tuan bayarlah, dia pertahankan Nabi di saat orang pakat lawan Nabi. Kita pertahankan Nabi di saat kita hidup atas kapet. Ambo ni buat kelas ke tuan-tuan ni dak. Relax tuan-tuan semua. Ada aircon. Dia kata ustaz bunyi suara kipas, kita pasang aircon. Oh, ada kursi, duduk molek, ada pokok bunga plastik lagi. Tak, suasana kita bekerja agama begitu rehat, istirahat dengan bajunya lagi mewahnya kita. Nak pandai dengan puak-puak dia kat tuan-tuan. Hak tu ada satu orang tabi'in berkata kepada seorang sahabat. Tabi'in berkata kepada satu orang sahabat. Dia kata, wahai tabi'in, wahai sahabat, kata tabi'in ni, dia gini. Nabi, lepas tu orang jumpa dengan Nabi masuk Islam, dia panggil sahabat. Orang tak jumpa dengan Nabi, dia jumpa dengan sahabat Nabi, dia panggil tabi'in. Marilah pula tabi'in sughra kubra, tu cerita panjang. Baik. Jadi tuan-tuan, marilah sahabat tabi'in ini jumpa satu orang sahabat. Dia kata, wahai sahabat Rasulullah, sedaknya mu, dia kata, makan dengan Nabi, semaya dengan Nabi, minum dengan Nabi, perang sekali dengan Nabi, mu hidup dengan Nabi belakang, sedaknya mu berbanding dengan aku sebagai tabi'in. Dia tak jumpa dengan Nabi, tapi aku jumpa dengan mu. Sedap sungguh mu ni wahai sahabat. Baik. Lalu sahabat ni kata, kalau kamu hidup di zaman Nabi, adakah kamu sanggup menjadi sahabat Nabi? Kami di Mekah dahulu, kami dipukul, kami di pulau, 3 tahun kami tak boleh makan. Makan daun-daun kayu yang berada di kota Mekah tegak. Nyepula ke demo. Anak bini kami dikhianati oleh puak Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal. Habis-habu Mekah kena belakang kami. Ada di kalangan sahabat Nabi Khabbab bin Al-Arati yang dipanggang di atas api. Sumayyah yang disuluh. Ammar bin Yasir, keluarga Yasir. Sehingga tubi hadis Nabi, sabran ala Yasir, inna mau'idakumul jannah, dan sebagainya. Adakah kamu sanggup? Artinya tuan-tuan, sahabat Nabi yang fuqara, yang muhajirin, mereka ni begitu kuat berkorban. Kita nampak istimewa dia, tak nampak dia jasa dia. Contoh beginilah, Abu ni orang Jeli, kapal Bukit Lah Kota, dekat dengan UMK Jeli. Jadi kita balik Jeli, kita royak sedaknya orang kapal kita, tanah sekal lah ni dekat 300,000 sekal. Waktu awal kecil duduk Jeli mula, tanah tu 5,000 orang tak saya beli. Lah ni tuan-tuan, sekal tanah kat rumah hamba UMK Jeli tu 200,000, 300,000 sekal. Nilai dia kalau jual luar luk, kalau saya akan bagi 4, tentu boleh 400,000. Dalam tangan cerak 400,000. Kita pun royak. Sedaknya Pak Cik lah ni jual seluk 400,000, jual 2 ekar 800,000. Kita royak hak sedak dia. Tak royak zaman dia susah. Dia pun kata khabar, saibung, aku mari kapal Lak Kota tahun 1950, 1960. Naik leroba dari Tanah Merah, pergi turun di air lanah, cabai 3 air lanah. Aku pikul pisang, pikul berah, pikul pisang. Hidup di kampung aku, kampung kita Lak Kota ni, buka tanah hutan, gajah lagi, rimah lagi, beruai lagi, habis menatai ada. Dia susah zaman kecil, hari tua dia boleh senir. Kita nampak senir dia, tak nampak susah dia. Supaya juga sini, sahabat yang tabi'in dia nampak senir sahabat, tak nampak penderitaan para sahabat. Penderitaan para sahabat inilah yang menyebabkan fuqara'ul muhajirin menjadi golongan yang pertama masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun, yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abadan innallaha 'indahu ajrun 'azim. Orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka berhijrah, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Berjihad dengan harta dia. Waktu ambil harta ni, perang fi sabilillah.
korbankan diri dia pula perang fi sabilillah. Kita harta tak wi, orang duk 10 hari ni gak. Kalau pitih kita ada banyak kita wi tiap-tiap hari. Siang hari kita bagi, malam hari kita bagi bersedekah. Dan bersedekah 10 hari kalau kena malam Lailatul Qadar kali dengan 100 kali dengan 1000. Oh banyak tuan-tuan. Ibadat malam Al-Qadar sama dengan 1000 bulan. Lebih baik dari 84 tahun kita buat amal ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedekahlah kena malam Al-Qadar 84 tahun 3 bulan. Sama juga dengan siang hari. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak berjihad, nak tolong orang dengan harta berkopi hangi, pas nak syurga awal, berat buat kita. Gitu dah. Maaflah kecek Kelantan terus dak sikit buat kita ni. Baik. Jadi orang-orang yang beriman, berjihad, berjihad dengan jalan Allah Ta'ala ni, di jalan Allah Ta'ala dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka, a'zamu darajatan indallah. Mereka boleh darjat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kata wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah sebenarnya orang-orang yang berjaya. Apa Tuhan kata? Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Allah Subhanahu wa taala gembirakan mereka itu dengan rahmat daripada Allah, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat daripada Allah, keredaan daripada Allah taala, wa jannatin lahum, dan dengan syurga untuk mereka. Allah bagi pada mereka ini syurga, wa jannatin lahum, dengan syurga untuk mereka, fiha na'imun muqim, yang di dalamnya itu ada nikmat yang berterusan, nikmat yang berpanjangan, khalidina fiha abadan, mereka ini kekal dalam syurganya buat selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim, bagi mereka ini adalah di sisi Allah mendapat balasan yang besar, yakni syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang nak syurga ni begitu tuan-tuan, ada perjuangan mereka. Kita ni kadang-kadang nak mujahadah lawan diri kita pun tak gerak. Nak pakai yang menutup aurat pun tak gerak. Nak pakai yang menutup aurat pun tak gerak adik kakak. Pakai yang pun tak gerak dah. Nak lawan nafsu kita pun tak gerak. Oh berat. Nak jaga maruah lagi tak gerak. Pas nak berjihad dengan harta pula lagi tak gerak. Banyak benda kita tak gerak. Pas nak syurga awal lagu mana? Baik. Kemudian di sana ada hadis Nabi menjelaskan. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna man awwalu man yadkhulul jannata min khalqillah. Adakah kamu tahu siapakah yang pertama masuk syurga Allah di kalangan makhluk Allah ini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sahaja maha mengetahui. Qala awwalu man yadkhulul jannata min khalqillah. Nabi kita kata orang yang pertama masuk syurga di kalangan makhluk Allah ini ialah al-fuqara'ul muhajirun, orang-orang fakir miskin, orang-orang fakir al-muhajirun yang berhijrah. Orang fakir zaman Nabi dulu yang berhijrah, alladzi yusaddu bihimus sughur, yang hidup dia fakir miskin ni gak, ibarat kalau pakai kain gak corok apa ni, compat camping, tutup dengan daun kayu. Daun kayu pun cari, makan pun daun-daun kayu saja. Hidup dengan benda-benda yang begitu susah. Di mana mereka ni? Wayamutu ahaduhum. Di mana ada di kalangan mereka ni yang mati, wahajatuhu fi sadrihi la yastati'u laha qada'ah. Dia kata dalam jiwa dia ni, dalam dada dia ni tuan-tuan, ada hajat-hajat dia yang dia tak mampu nak tunaikan. Miskin sepanjang hayat, daripada hidup di dunia miskin sepanjang hayat hidup dia. Dengan susahnya di zaman Rasulullah ini. Hidupnya mereka lagu tu, orang boleh sabar lagu ni, Allah Subhanahu wa taala ke mereka syurga. Fayaqulullahu liman yasha'u min malaikatih. Maka Tuhan berkata kepada siapa yang dia kehendaki di kalangan malaikat dia, ituhum, wa mari puak-puak ni sini, kata Allah. Fahayyuhum, ucap selamat datang pada mereka. Kalau kita kat wa mari sini, layan mereka dengan sepenuh layanan. Fayaqulul malaikah, malaikat berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, nahnu sukkanus samawatika, nahnu sukkanus samawatika wa khiratika min khalqik,
afatamuruna an na'tiya haula fanusallimu alaihim. Kata malaikat, ya Allah, kau ni ya Allah Tuhan kami. Kami ni penduduk langitmu. Kami penduduk langitmu. Kami ni makhluk yang terpilih di kalangan makhluk kamu. Adakah mu nak suruh kami ni panggil puak-puak ni, kami wisalah pada mereka, ucap selamat datang kepada mereka? Malaikat naik sedikit sah dia. Ya Allah, kami sembahmu sepanjang masa, ya Allah. Kami sembahmu sepanjang masa, ya Allah. Adakah mu nak suruh kami ni sekian-sekian apa dia ni wisalah pada mereka? Qala innahum kanu ibadan ya'buduni la yusyrikuna bi syai'an wa tusaddu bihimus surur wa tuttaqa bihimul makarih wa yamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadrihi la yastati'u laha qada fata'tiyahumul malaikatu 'inda dhalik fayadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Kemudian Tuhan kata, ni mereka ni di kalangan orang-orang ni, dia sembah aku, dia tidak menduakan aku, hidup dia susah seperti yang sebut tadi, dia mati, hajat dia tidak tertunai. Maka malaikat awak marilah puak-puak ni, tuan-tuan semua, mereka bila malaikat awak mari, mereka masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dari semua pintu yang Tuhan bagi mereka masuk. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera kepada kamu di atas segala benda yang kamu sabar itu. Fa ni'ma uqbad dar. Indah baik-baik tempat untuk manusia kembali. Orang yang masuk syurga ni kawan-kawan sekalian, apa sifat mereka? Apa sifat orang yang masuk syurga? Lagu mana sifat mereka? Nabi kita SAW sebutkan pada kita semua sifat kumpulan yang pertama masuk syurga. Supaya kita bergembira, kita rindu, kita tenang hati, kita berpisah di alam dunia, kita bertemu di syurga Tuhan. Kita berpisah alam dunia, kita bertemu di syurga. Allahumma ja'al multaqana ma'ahum fi jannatika jannatin na'im. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah pertemuan kami dengan para nabi, para siddiqin, syuhada, kedua orang tua kami, ya Allah, di syurgamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Tuan-tuan kena doa banyak. Kita duduk 10 akhir ni kan, kita sama sekali doa sikit. Tuan-tuan kena doa banyak di 10 akhir ni. Doa kau Tuhan biar kita boleh jumpa klik dengan mak ayah kita, duduk sekali dengan Nabi kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amba sediakan doa anak-anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Amba tengok pendengar amba, audien amba ni tuan-tuan, ramai orang-orang yang sudah meninggal mak ayah mereka. Orang tua-tua amba tengok, ya tak? Amba sediakan doa untuk anak-anak, berdoa untuk orang tua dia yang sudah meninggal. Doa tu panjang sikit tuan-tuan. Amba tulis doa tu, amba tiru orang Arab tulis, amba terjemuh pula bawah, amba letak dalam satu buku, letak satu buku, amba buat lagu ni. Ni contoh dia, ya. Ni contoh dia, amba letak lagu ni. Ada doa-doa ni tuan-tuan semua, amba letak. Jadi amba nak hadiah lah ke tuan-tuan semua. Nak hadiah sempena dengan hak ni, di samping tuan-tuan doa tengah-tengah malam ke diri tuan-tuan sendiri, doa lah kata untuk anak-anak tuan-tuan, untuk ayah-ayah tuan-tuan. Bila-bila bangun tahajud tuan boleh baca doa tahajud hak Nabi kita baca. Maya witi pula ada doa witi hak Nabi kita baca. Pas selawat kau Nabi banyak. Alik pagi pula boleh baca doa tu, baca doa ni. Lepas maya tak pandai nak wirid, ada wirid amba tulis tepat, tuan-tuan boleh baca, boleh amal bersama keluarga. Siapa dia nak ni, amba nak bagi percuma saja, tapi dia kena WhatsApp ke nombor telefon amba. Nombor telefon amba maka tulis di lepas pada ceramah ni, amba akan tulis situ. Amba tengok dalam WhatsApp, ustaz nak buku doa tu, amba kata demo PDF, demo boleh print PDF tu untuk kegunaan demo. Dia print secara percuma, nak ke siapa tuan-tuan bagi, tapi nak jual aku tak halal. Gitu. Dah. Amoy dulu lagi. Tuan-tuan nak print 1000 nuskah ke, 1 juta nuskah ke, tuan-tuan boleh print untuk buat kebajikan bagi kepada orang untuk doa di kalangan anak beranak demo. Siapa dia ikut demo lah, di pejabat demo, anak buah demo, boleh demo nak print secara percuma untuk akhirat. Tapi kalau demo jual, kawin tak halal. Kawin je buat, kawin tak jual. So kalau demo nak ambil perakah tengah jalan, jangan ambil perakah kita. Amoy kawin ke demo buku tu, tuan-tuan boleh WhatsApp ke nombor saya akan balas WhatsApp tuan-tuan dengan sertakan fail PDF kepada buku tersebut, insya-Allah taala. Itu samping yang ngaping dah, insya-Allah. Baik.
Nombor hamba ada, Ustaz Amir Hamzah, Nazri Amir Hamzah tulis nombor hamba tu, tuan-tuan boleh WhatsApp pada hamba, membalas saja. Baik. Apa sifat orang yang pertama masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamari lailatal badri. Nabi kata orang nak doa tu dia kena WhatsApp secara personal ke hamba. Baik. Awwalu zumratin, golongan yang pertama masuk syurga, gambaran mereka itu seperti gambaran bulan di malam penuh purnama. Tara itulah cerahnya keadaan mereka. La yabsuquna fiha wa la yamtakhituna wa la yataghawwatuna. Nabi kata mereka ni masuk syurga, talijul jannah, orang pertama masuk syurga tadi, sifat mereka itu selamat daripada segala kekurangan. Dia dalam ni tuan-tuan semua, dia tidak meludah. Dalam syurga ni meludah pun tidak ada, tak jumpa air liur lah. Wala yamtakhitun, yakni tidak tubik, tak beringu, tidak meludah, tidak beringu, tidak berhajat selepas makan minum kepada berak kecing, tak ada. Mereka ni masuk syurga tuan-tuan semua, kecing pun tak ada, berak pun tak ada, beringuh pun tak ada, berair mulut pun tak ada, semua tak ada. Itu keadaan mereka. Aniyatuhum fiha az-zahab. Aniyatuhum fiha az-zahab. Bekah mereka ni tuan-tuan semua daripada, bekah dia makan daripada emas. Zahaba artinya telah pergi, zahabun artinya emas. 21 hari Ramadan zahaba, telah pergi. Tapi 10 akhir Ramadan ini zahabun, ianya satu masa yang cukup berharga menjadi emas kepada kita semua. Inilah dalam setahun tuan-tuan, masa 10 akhir menjadi keemasan bagi kita semua. Kata hamba hadiah buku ke tuan-tuan hari ni tu, WhatsApp ke nombor hamba hadiah buku berapa tuan-tuan semua? Sebab hamba nak pahala di 10 akhir Ramadan. Baik. Amsyatuhum minaz zahabi wal fiddah. Dia punya sisir dia tu daripada emas dan perak. Wa majamiruhum al-uluwah. Nah. Dia punya, kalau kita agak kalau bekah kita buat unggung, letak sedikit bau-bauan, bukhur, letak macam bau-bauan tu, kemian lah kalau kita agak kemian tu. Bekah kita punya kayu kita bakar tak dikeh, bau dia begitu wangi seperti kasturi tuan-tuan sekalian. Peluh mereka itu, wanginya mereka itu seperti kasturi dalam syurga. Warashhuhum al-misk, peluh mereka seperti kasturi. Dia tahu kasturi. Kalau tanya Mekah, Syekhul Attari, orang jual minyak wangi Mekah, ada kayu banyak oleh kedai, dia tanya kasturi ni berapa harga toke? Berapa harga kasturi? Dia kata kayu dia saja hak paling murah sekilo 1/2 juta. Tu bukan grade A lagi, sekilo 1/2 juta. Tak pakar kita tuan-tuan. Minyak wangi orang pakar di klinik Kaabah tu kan. Pakar di klinik Kaabah tu, kelambu Kaabah tu, sekali coma 7,000 pada tahun 90-an amat tanya tu, 7,000. Hak tu juga kita gejamah bau upah kita. Bayarkan kalau perlu bau kasturi. Pendek kata kat gawe dia dekat semua dengan kita. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Tiap-tiap ahli syurga ni tu hawi ke dianya 2 orang bini. Jangan sakit hati lah. Mana-mana orang kita atas dunia tak boleh bini 2, tak apa. Pergi di syurga tu hawi bini 2 orang kita. InsyaAllah ta'ala. Tapi mereka tak cemburu lah. Tak cemburu lah. Tak sebab kita learning. Kita learning kat. Pergi jalan di Kampung Mambung. Di Kampung Mambu kita pergi jalan ni, dia jual madu. Sekilo 80 riyal, 2 kilo 160. Kita belilah madu. Ramai tanya ramai-ramai ni, madu ni asli ke tak? Orang ni jawab asli ustaz. Amba tengok dia naik pokok sendiri. Madu ni madu asli. Yang mau jawab tidak asli. Madu asli ni kena ayak bidam. Kalau buat klik dia bini kita marah. Tu baru madu asli. Baik. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Setiap orang ahli syurga ni tu hawi kena 2 orang isteri. Yura mukhusuqihima min wara'il laham. Dapat dilihat wak comel tak comel dia ni dak. Yura mukhusuqihima min wara'il laham. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa
dua orang isteri ini di kalangan perempuan-perempuan dunia, wa annahuma yakunani, dua-duanya ni bi abha suratin wa jamal, dengan rupa yang paling lawa, rupa paling comel, hatta innahuma min syiddati safai juludihima, sehingga dua orang ni yang begitu putih kulit kedua-duanya dan lembutnya kulit dia ni dapat dilihat, ibarat kata dapat dilihat tulang betis di sebalik daging-daging betis mereka. Setara itulah tuan-tuan comelnya di syurga Allah Ta'ala. Ni ada saya mau pergi Vietnam, dia kata khabar Ustaz Bung, tak pergi Vietnam bodoh entah. Kata bapa bodoh orang Vietnam, dia kata telai liu ibarat kata nampak kau tekok putih orang Vietnam. Kata hitam lagi tu, di syurga putih lagi tak. Minal husni, terlalu comelnya dia ni. La ikhtilafa bainahum wala tabaghut. Di antara ahli syurga ni tuan-tuan, balah tak ada, beci-beci tak ada. Tak, qulubuhum qalbun wahid, hati ahli syurga ni ke hati yang satu. Yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya, mereka sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Ada orang tanya, dak ahli syurga ni makan, minum, lagu mana dia tak berak? Jawab ulama dia kata makanan ahli syurga ni makanan yang paling bermanfaat, paling lazat, paling mu'tadil. Tak ada benda menyakitkan perut, apa tak ada. Benda kotor pun tak ada, semua tak ada. Tak perlu untuk mereka keluarkan daripada badan mereka. Bahkan lahir daripada makanan comel-comel tadi, keluar melalui peluh-peluh yang tumbik daripada kulit-kulit manusia dengan wangi, dengan bauan yang paling wangi, dengan keadaan yang paling comel. Ja'a rajulun min ahli kitab ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki mari jumpa dengan Nabi SAW di kalangan puak Yahudi Kristian. Apa dia kata? Faqala ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, Rasulullah, taz'umu anna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabun. Kamu kata bahawasanya ahli syurga ni makan, ahli syurga ni minum. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, ya, inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wal jima'. Nabi kata, hadis Imam Nasai, Nabi kata seseorang lelaki-laki itu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki itu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan mi'atu rajulin, 100 orang laki-laki, fil akli wasyurbi, untuk kekuatan 100 orang laki-laki pada makan, fil akli wasyurbi, pada minum, wal jima' pada persetubuhan. Qala alladhi ya'kulu wa yashrabu takunu lahul hajatu wa laysa fil jannati adha. Kata dia, orang yang makan, orang minum, takunu lahul hajah, dia ada keperluan, wa laysa fil jannati adha, dalam syurga tak ada tempat-tempat yang kotor-kotor ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, takunu hajatu ahadihim rashhan yafidu min juludihim karashhil miski. Segala benda dia makan itu adalah menjadi peluh, di mana peluh keluar ini daripada kulit mereka, dan kulit mereka ni keluar peluh bau seperti bau kasturi. Ni tuan-tuan dikasih sekalian. Kemudian di sana ada hadis yang menyebut golongan lain yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sambung lagi pertemuan kita ni pada esok hari. Bicara bab syurga ni tuan-tuan, amat menggiurkan. Sukanya cara bab syurga ni. Insya-Allah kita ada lagi lebih kurang 10 jam. Kita akan bersama insya-Allah taala pada sambungan setiap-tiap harinya biiznillah. Kita akan perhabis kitab kita ni, dan sekali lagi yang sebutkan bahawa rujuk pada penama Muhammad Nazri Amir Hamzah, sahabat saya ni, tuan-tuan boleh hantar WhatsApp kepada hamba akan balas, hamba akan doa kepada tuan-tuan. Sekali lagi hamba sebutkan, untuk cetakan percuma tuan-tuan boleh print banyak mana tuan-tuan nak print, bagi percuma. Untuk jual hamba tidak halal, sebab benda ni kita buat untuk wakaf kita, jariah kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ni amat berguna sebagai panduan dan hadiah daripada saya sempena 10 akhir Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Taala tuliskan sebagai amal jariah saya dan wakaf saya untuk diri saya, kedua orang tua saya yang sudah pergi meninggalkan alam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ahli baitina wa li usulina wa li furu'ina wa liman yantasibu ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi 10 akhir Ramadan ini, ya Allah, kami semua menadah tangan ke hadrat-Mu, ya Allah, agar Engkau ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sama ada yang telah pergi maupun yang masih hidup, ya Allah. Dosa semua pada guru kami, sahabat-sahabat taulan kami, orang yang kami lakukan kesalahan kepada mereka, orang yang melakukan kesalahan kepada kami, ya Allah, anak-anak kami, semua sahabat-sahabat kami, ya Allah. Merdekakanlah kami semua daripada api neraka-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihat walafiatkanlah seluruh rakyat Malaysia daripada penyakit yang berbahaya ini, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, amankanlah kami di negeri kami, negara kami, ya Allah. Selamatkanlah seluruh dunia Islam, ya Allah, daripada segala bala bencana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau terimakanlah segala amal saleh yang kami lakukan sepanjang bulan ini dan selama-lamanya, ya Allah. Amal saleh kami, puasa kami, bacaan Al-Quran kami, tahajud kami, sedekah jariah kami, segala program-program keagamaan yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami daripada melakukan amalan-amalan baik yang dengan sifat kami yang lemah ini, kami tak diterima akan amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kehidupan kami, kuatkanlah semangat kami untuk kami terus beribadah kepadamu, ya Allah. Matikanlah kami, ya Allah, sebagai para syuhada yang menjadikan kami ahli syurgamu. Kumpulkanlah kami, ya Allah, bersama dengan para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, dan kedua orang tua kami yang sudah meninggalkan kami semua, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Akhirilah hidup kami di alam dunia ini, ya Allah, dengan husnul khatimah. Janganlah Engkau akhiri kehidupan kami ini, ya Allah, dengan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah negeri kami, negara kami ini yang kami kasihi, ya Allah. Senalenangkanlah semua kehidupan penduduk negeri kami, negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.